Jumlah guru dari Semenanjung yang bertugas di sana. Menteri Pendidikan II, Datuk Seri Idris Jusuf berkata langkah itu diambil berikutan terdapat peningkatan permintaan guru dari Semenanjung yang ingin bertugas di negeri asal masing-masing. Namun katanya semua itu bakal dilaksanakan pada sesi pengambilan pelajar baharu di peringkat institusi pendidikan guru Malaysia dalam tempoh terdekat. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita akan juga mengambil kira keadaan setempat, di mana guru-guru daripada Sabah dan Sarawak juga diberi weightage untuk mereka, beri ruang untuk mereka lebih ramai untuk mereka masuk dalam maktab perguruan dan dilatih sebagai guru. Tambahnya, satu gerakan peringkat kementerian akan dilaksanakan bagi mengajak lebih ramai masyarakat Sabah dan Sarawak menjawat jawatan guru. Bagaimanapun, kata Datuk Seri Idris, ia bukan jaminan guru tidak akan ditugaskan ke negeri lain. Pasukan Keselamatan Mesir berjaya menguasai sepenuhnya Dalga di selatan Kahirah setelah bandar itu dikuasai oleh kumpulan penyokong bekas Presiden Muhammad Morsi lebih 2 bulan. Tentera Mesir menggempur kedudukan kumpulan penentang itu awal pagi Isnin lalu dengan menggunakan kereta perisai dan helikopter. Meskipun Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan. Terima kasih Datuk bersama kami. Okey Datuk, jadi sebelum kita pergi lebih jauh lah, saya nak tanya Datuk sedikitlah mengenai dalam sistem pendidikan negara kita. Sebelum kita ada penyata razaknya, kita ada laporan Rahman Talibnya kan. Tetapi sebelum sehingga selepas merdeka itu sendiri Datuk, perjalanan sistem pendidikan negara kita sebenarnya di paras mana kalau dapat kita ukur sedikit Datuk? Terima kasih. Jadi kita bermula dengan penyata razak tahun 1956 di mana kita menekankan kepada aspek untuk melancarkan pendidikan kebangsaan, sistem pendidikan kebangsaan, yang mana kita menekankan kepada aspek perpaduan dan juga untuk melahirkan modal insan. Jadi sejak daripada itu sebenarnya kita melihat kepada aspek akses, kualiti dan equity lah. Itu perkara yang dalam pendidikan mana kita berlakunya peningkatan dari segi akses, maknanya dari segi enrolment, kemasukan pelajar di sekolah rendah meningkat dari semasa ke semasa. Begitu juga sekolah menengah dan juga di peringkat tertiary lah. Dan begitu juga sehingga sekarang kita melihat peningkatan dalam prasekolah misalnya sudah sampai kepada tahap 80% lebih. Jadi maknanya itu dari segi akses. Juga kita melihat bahawa sistem pendidikan kita juga menumpukan kepada aspek kualiti, di mana kualiti juga berlaku peningkatan dari segi pencapaian pelajar. Dari segi peperiksaan, kita banyak mengukur dari segi peperiksaan pelajar itu, dan juga dari segi aspek penglibatan pelajar dalam beberapa bidang lah, akademik, co-curriculum dan lain-lain lah. Dan yang ketiga ialah dari segi equity. Equity ni maknanya kita nak lihat keseimbangan antara pencapaian pelajar di bandar dan luar bandar itu. Jadi kita nampak dalam pendidikan kita sudah meningkat dari segi merapatkan jurang itu. Jadi elemen-elemen itu antara yang akan dimuat naik dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2020. Jadi dalam pelan pembangunan pendidikan kita sebenarnya kita masih mengambil semangat penyata razak itu. Misalnya contohnya perpaduan kita berikan penekanan. Begitu juga kita nak menekankan kepada peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pelajar-pelajar kita. Dan juga kita hendak meneruskan dari segi enrolment ni kalau boleh sampai sehingga tahun 2025 nanti kita boleh mencapai 100% enrolment misalnya. Dan juga kita nak merapatkan jurang antara bandar dan bandar itu sebanyak 50% pengurangan itu. Dan juga kita hendak dari segi kualiti, utamanya kualiti lah. Kualiti pendidikan itu harus diberikan penekanan lah. Dan di samping aspek perpaduan itu tidak ditinggalkan. Jadi maknanya dalam pelan pembangunan itu semangat itu masih ada, dan kita tidak banyak dari segi perubahan dasar, tapi sebenarnya dari segi inisiatif dan juga program-program yang dilaksanakan untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan kita, bukan saja untuk di tahap negara, tetapi kita standing di peringkat antarabangsa, di mana kita nak meletakkan negara kita ni berada di sepertiga di atas bersama-sama dengan negara-negara maju dari segi kualiti pendidikan kita. Bercakap mengenai di bersama analisis perbandingan dengan negara-negara maju lain, Datuk. Kalau Datuk boleh ceritakan sedikit di sini mengenai di mana tahap pelan pembangunan pendidikan kita itu jika kita
buat analisis perbandingan dengan negara-negara maju selain itu? Sebenarnya kalau kita melihat dari segi sistem pendidikan kita sebenarnya sudah baik. Ya. Tetapi maknanya yang kita nak melihat ada cara pengukuran tertentu, misalnya melalui pengukuran TIMSS, ya, dari segi trend dalam sains dan matematik, dan juga kita melihat pengukuran dari segi PISA, itu ya program pengukuran antarabangsa pada pelajar-pelajar kita. Kalau kita melihat di situ, kita sebenarnya masih berada di tahap yang belum begitu memuaskan lah. Sebab kita berada di peringkat 1/3 di bawah, saya katakan. Bukan kita tidak dapat lagi berada di 1/3 di atas. Maknanya yang inilah pengukuran antarabangsa ni. Itu dari segi satu aspek pengukuran lah, pengukuran TIMSS dan PISA. Tapi sebenarnya dari segi keseluruhan sistem pendidikan kita sudah baik. Di mana kita sudah melahirkan ramai pelajar-pelajar yang cemerlang, sekolah-sekolah yang cemerlang, dan kita punya pelajar-pelajar pun diterima di peringkat antarabangsa. Ramai pelajar kita yang kelulusan SPM sebagainya dah boleh melanjutkan pelajaran di luar negara. Tetapi oleh kerana pengukuran itu dibuat melalui TIMSS dan PISA itu, mungkin ini aspek kemahiran berfikir lah. Jadi kita nak menekankan kepada supaya pelajar-pelajar kita ini meningkat dari segi aspek kemahiran berfikir, terutamanya dari segi high order thinking skill. Jadi kalau ini dapat dipertingkatkan, saya percaya dalam tempoh 13 tahun sebab kita daripada 2013 hingga 2025 ni, InsyaAllah kita akan dapat melahirkan pelajar yang demikian. Datuk, difahamkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni terdapat 11 anjakan utama. Tetapi di sebalik 11 anjakan itu, Datuk, kalau dapat Datuk boleh kongsikan sedikit, apakah roh ataupun jiwa yang sememangnya kita ataupun kementerian sendiri cuba untuk terapkan dalam Pelan Pembangunan pendidikan, Datuk? Sebab itu saya katakan tadi, dalam sistem, dalam kita punya pelan pembangunan, kita tidak banyak mengubah dari segi dasarnya. Tetapi sebenarnya ialah dari segi inisiatif itu. Jadi 11 anjakan itu, misalnya dari segi anjakan kita nak meningkatkan dari segi kualiti guru misalnya. Kita nak meningkatkan dari segi akses. Kita nak meningkatkan dari segi kepimpinan di sekolah. Dan juga kita nak misalnya nak meningkatkan keterlibatan ibu bapa, komuniti dan swasta di sekolah ini. Dan juga kita nak meningkatkan kecekapan, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Itu merupakan inisiatif-inisiatif yang kita berikan penekanan supaya yang penting ialah kita membuat satu program-program yang lebih drastik, lebih berani dan inovatif supaya kita dapat, yang pentingnya kita dapat melahirkan pendidikan yang berkualiti. Itu keseluruhannya ialah kita nak melahirkan, sebab itu nak melahirkan sekolah yang berkualiti, kita nak pelajar yang mempunyai aspirasi, mencapai aspirasi seperti kita katakan, kita nak pelajar yang berpengetahuan, kita nak melahirkan pelajar yang boleh berfikir, kita nak melahirkan pelajar yang mampu memimpin, kita nak juga pelajar yang mempunyai etika dan kerohanian yang tinggi, kita nak melahirkan pelajar yang mempunyai semangat patriotik, semangat jati diri yang tinggi penuh negara kita. Jadi 11 anjakan ini akhirnya menjurus kepada nak melahirkan pelajar itu. Itu semangatnya sebenarnya. Itu dia punya aspirasi yang kita harus capai. Jadi yang 11 anjakan itu ialah merupakan satu transformasi ataupun satu inisiatif-inisiatif yang kita rangka supaya matlamat itu tercapai. Sebab itu kita ada 100 inisiatif sebenarnya. 100 inisiatif. 100 inisiatif keseluruhannya untuk mencapai aspirasi pelajar yang saya sebutkan tadi. Datuk, kalau dalam kita sedia maklum dalam mendapatkan 100 inisiatif dalam 11 anjakan utama itu membabitkan hampir 17,000 mereka yang terlibat dalam membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan itu sendiri, Datuk. Jadi Datuk ceritakan sedikit melibatkan stakeholder dan juga mereka yang berkepentingan itu bagaimana? Ini satu keunikan lah dalam kita nak menyediakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Sebenarnya kita dari segi kita membuat engagement, kita melibatkan berbagai pihak. Misalnya kita melibatkan panel penasihat antarabangsa, kita melibatkan panel penasihat dalam negara, kita melibatkan juga dialog nasional, di mana kita melibatkan ramai pihak, 14 negara, 14 negeri ni kita pergi dengan adanya town hall. Maknanya adanya perbincangan-perbincangan di Dewan Terbuka. Kita ada juga mengadakan meja bulat, dan juga berbincang dengan fokus group dan sebagainya. Dan juga kita melibatkan universiti, 6 universiti. Kemudian kita juga melibatkan juga macam UNESCO, dan sebagainya. Jadi penglibatan secara menyeluruh. Juga kita buat kajian ni. Murid-murid, pandangan murid-murid, pandangan guru-guru, kita pergi. Mana kita membuat kajian, apakah hasrat mereka ataupun harapan mereka. Bagaimana
pendidikan yang mereka harapkan. Maksudnya suara mereka Suara yang berada mereka di seluruhan, akar umbi itu sendiri. secara menyeluruh kita dengar dan barulah kita lahirkan satu pelan pembangunan pendidikan. Saya ini satu sejarah sebenarnya dalam kita membina pelan pendidikan. Dan Datuk, kalau Datuk boleh kongsikan di sini, bagaimana Datuk sebenarnya membayangkan senario pendidikan negara kita dalam jangka masa 5 hingga 10 tahun dengan adanya pelan pembangunan pendidikan ini sendiri, Datuk? Saya percaya ada banyak perubahan. Apabila kita pertamanya kita menekankan kepada kualiti guru misalnya, di mana sekarang ni kita kata 30% mereka yang terbaik diambil menjadi guru. Dan kita juga sekarang ni misalnya melatih guru-guru bahasa Inggeris. Kita meneruskan memilih mereka yang memang benar-benar berkelayakan dan mereka yang benar-benar berminat dalam bidang pendidikan. Itu satu aspek. Yang kedua, kita juga menekankan kepada kepimpinan, di mana kita nak meletakkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar berwibawa di setiap sekolah. Dan juga kita nak melahirkan sekolah yang berkualiti. Jadi saya percaya apabila kita mempunyai guru yang berkualiti, kita mempunyai pemimpin yang hebat, terutamanya pemimpin instruksional di sekolah yang hebat ini, dan juga sekolah yang berkualiti, dan juga penglibatan ibu bapa, maka saya percaya hasrat dalam 5-6 tahun ataupun 10 tahun akan datang, kita boleh melahirkan pelajar-pelajar kita yang standing dengan pencapaian pelajar-pelajar di negara-negara maju. Terutamanya kita hendak meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan pelajar-pelajar kita. Kita tidak mahu hanya pelajar-pelajar yang hanya menerima saja. Tapi kita nak melahirkan pelajar yang kreatif, give and take kreatif, kritis, dan pelajar yang boleh berkomunikasi dan boleh berkolaborasi. Ini ciri-ciri pelajar abad ke-21 yang kita nak lahirkan. Baik, terima kasih Datuk Sufat bersudi bersama kami. Sebenarnya kalau nak bercakap pasal pelan pembangunan pendidikan ni banyak Datuk tapi apapun ia akan dirasmikan secara rasminya akan oleh timbalan laporan terakhir tu akan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan esok Datuk kandungan akhir Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 jam 9 pagi di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Sekali lagi terima kasih Datuk Sufan. InsyaAllah moga terus maju jaya dan kita akan berehat seketika dan sekembalinya nanti bersama dengan rakan setugas Naim dan Naim pula dah bersama dengan kami di Puan untuk mempromosikan ataupun melakukan promosi akhir tahun melalui ketika ini sedang giat Puan untuk mempromosikan ataupun melakukan promosi akhir tahun melalui pemberian takaful kemalangan diri secara percuma kepada pendeposit SSPNI. Kalau boleh Puan jelaskan sedikit. Okey, kalau kita lihat sebelum ni memang kita dah ada kelebihan insurans tu, tapi untuk tempoh promosi sekarang bermula 1 November ni hingga 31 Disember kita ada satu lagi skim yang kita tambah nilai untuk kemalangan. Okey, jadi yang ni kita hanya lihat, kalau tengok apa yang perlu adalah pendeposit tu boleh membuat penambahan akaun dia orang ataupun membuka akaun yang baru. Kalau yang tak pernah ada akaun lah, dengan nilai 3,000 secara sekaligus, mereka akan layak untuk dilindungi bagi kes kematian disebabkan oleh kemalangan ataupun kehilatan kekal oleh kemalangan, yang mana nilai insurans dia adalah 100,000. Itu value added daripada terdahulu sebelum ni lah. Maksudnya di situ RM3,000 itu secara minimum. Tapi kalau macam saya sudah ada akaun SSPN. Jadi adakah contohnya saya buka akaun RM1,000 lah. Adakah saya perlu menambahkan RM2,000 lagi untuk cukupkan RM3,000 ataupun perlu masukkan RM3,000 juga? Perlu masukkan RM3,000. Sebab kita bermula promosi ni bermula 1 November baru ni lah. Dan kita hanya hadkan kepada 15,000 orang sahaja. Yang terawal. 15,000 sahaja? 15,000 sahaja. Dari 1 November hingga 31 maksudnya 2 bulan sahaja. 2 bulan saja promosi ni. Dari segi itu dari segi tempoh promosi, dari segi tempoh untuk tawaran ini sebenarnya untuk tahun berapa tahun sebenarnya? Maksudnya pengekalan yang perlu adalah selama tempoh dia adalah setahun lah daripada tarikh deposit yang dibuat tu. Dan kepada orang ramai yang berminat, kita maksudnya mereka boleh hadir ke kaunter PTPTN sebab kita ada banyak cawangan sekarang ni, dan juga kalau mereka rasa tak nak ke kaunter PTPTN, mereka juga boleh pergi kepada ejen kami lah. Tapi hanya ejen yang kita pilih ini adalah contohnya Maybank, Bank Rakyat, Agrobank dan juga Bank Islam sahaja. Dan Puan, kalau kita tengok dari segi istilah kemalangan itu terlalu besar. Kalau boleh Puan spesifikkan bagaimana kemalangan yang dikatakan mendapat layak untuk menerima pampasan berjumlah 100,000 itu. Sekiranya mereka mendepozitkan
wang. Okey, yang ini maksud kita adalah kes keilatan kekal disebabkan oleh kemalangan ataupun kematian disebabkan oleh kemalangan. Itu maksudnya lah yang kita cover untuk promosi ni. Dan hari ini sudah masuk 14 November 2013, jadi sambutan kepada tawaran yang dilakukan oleh SSPN. Syukur Alhamdulillah, sambutan memang menggalakkan. Kalau kita lihat dalam beberapa hari itu, kalau tengok data tak sampai 5 hari macam tu, jumlah orang yang dah mendeposit hampir 1,000 dah, dan jumlah deposit yang kita kumpul untuk kes insurans ini mencecah 4.4 juta lebih lah. Itu data 5 hari terawal. Ini dah berapa 14 hari, berganda lah maksudnya. Maksudnya memang ramai yang merebut peluang ni sebenarnya. Selain daripada memperolehi wang papasan sebanyak 100,000, pastinya kalau kita tengok ujung-ujung tahun ni nak bab cukai lah, ya, kan? Betul. Adakah termasuk dalam pengecualian cukai? Maksudnya itu yang kita kata promosi SSPNI berganda. Maksudnya kalau katakanlah hari ni masih lagi ada orang yang tak tahu, kita nak maklumkan bahawa pelepasan cukai kita adalah bernilai sehingga maksimum RM6,000. Jadi secara tak langsung, bila dia dah mendeposit RM6,000, dia akan dapat pelepasan cukai, dan bila dia buat pengekalan simpanan dia tu, kalau berlaku kemalangan, dah layak dapat insurans tadi yang RM100,000. Dua kali lah. 2 kali untung dari situ. Yes. 2 kali untung dia dapat sebenarnya. Okey. Ini kita pergi kepada SSPN itu secara menyeluruh, laporan sedikit mengenai SSPN itu sendiri. Bagaimana setakat ini sehingga ke tarikh hari ini, bagaimana sambutan yang diberikan oleh orang ramai mengenai ialah untuk menabung ke SSPN itu sendiri? Kalau kita lihat makin ramai yang menyimpan dengan PTPTN untuk skim inilah, sehingga hari ini dah mencecah sehingga jumlah akaun 1.7 juta akaun, dan dari segi deposit pula adalah dah mencecah 1 bilion. Jadi memang begitu memberangsangkanlah sebenarnya. Jadi kalau masyarakat di luar sana masih lagi rasa ragu-ragu, saya rasa tak perlulah, buanglah perasaan itu, mulakan langkah penabungan untuk anak-anak sebenarnya. Dan pulangannya pun memang, ya, pulangan dan keistimewaan SSPN memang banyaklah sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau diceritakan sedikit antaranya. Yang pertama tadi, yang kita tahu bahawa dengan menabung dengan SSPN ni, pertama memang dapat pelepasan cukai lah sehingga RM6,000. Kemudian yang kedua, kita ada perlindungan insurans yang biasa yang tak termasuk dalam promosi ni, yang itu adalah bersifat ringgit kepada ringgit. Maksudnya kalau saya depositkan RM500, anything happen to me atau apa-apa berlaku, diberikan juga wang tunai macam tu. Untuk yang insurans ini, dia mesti mencecah RM1,000 dan ke atas. Contoh, RM1,000 dan ke atas. Minimumnya RM1,000. Ya, RM1,000 dan ke atas kita akan bagilah perlindungan ni. Maksudnya pada ketika berlaku kes katalah kematian ataupun keilatan kekal pendeposit, waktu itu simpanannya hanya ada katalah RM2,000. Jadi insurans yang diberi RM2,000 dan ditambah kalau kes kematian ada khairat kematian RM2,500. Dan berbalik kepada promosi akhir tahun ni, Puan Aizam, kalau dari segi had umur dan juga syarat-syarat tertentu, ada memang dia akan ada had umur lah seperti biasa. Kalau kita lihat had umur adalah daripada 18 tahun sehingga 69 tahun. Dan syarat-syarat selain daripada itu ada maksudnya macam saya kata tadi, mereka perlu menambah deposit atau memulakan penabungan dengan RM3,000. Kemudian pengekalan simpanan tersebut untuk tempoh setahun. Selain daripada itu, maksudnya dia tak boleh buat keluarlah duit tu. Kalau ada pengeluaran, kira terbatal teruslah. Itu di antara syarat-syaratnya lah. Dan seperti saya maklum tadi, RM15,000 pendeposit terawal. Dan bagaimana kita nak lihat orang tu nak tahu. Ya kan? Kita akan beratur-beratur, alamak RM15,000 satu yang kat belakang tu. Biasa pihak PTPT akan keluarkan surat. Surat memaklumkan mereka adalah di bawah promosi ni. Maksudnya kalau macam saya sekarang ni nak pergi depositkan duit, tapi saya tak tahu yang adakah secara automatik je saya akan diberikan tawaran berganda tu ataupun tidak, ataupun bagaimana? Contoh saya masuk RM3,000. Saya secara automatik memperolehi faedah tawaran berganda itu sendiri. Sebenarnya kita benda ni kita lakukan secara bersistem lah. So kita akan tahu, that's why saya kata sebut tadi. Maksudnya apabila seorang itu layak, kita akan keluarkan surat makluman kepada mereka lah. Maksudnya secara automatik juga. Secara automatik, dan kita akan nyatakanlah syarat pengekalan tu setahun dan sebagainya. Dan terakhir, bagaimana mereka yang berada di luar sana itu untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai tawaran berganda yang dikatakan oleh ditawarkan oleh SSPN ini sendiri? Sebenarnya mereka boleh hadir, macam saya kata tadi, mereka boleh hadir ke kaunter PTPTN ataupun mereka secara tak langsung boleh melayari laman web kami lah, www.ptptn.gov.my, ataupun
mereka juga boleh menelpon hotline kami 0320804455. Tinggal berapa hari saja lagi kan? Sebulan lebih sikit lah. Sebulan lebih sikit. 57 hari lagi. Ya, betul. Sekian banyak terima kasih diucapkan kepada Puan Aizam Razif sudi bersama kami daripada PTPTN. Dan baiklah, itu tadi mengenai tawaran berganda SSPNI yang diberikan kepada anda sempena dengan hujung tahun ini sebenarnya. Baiklah, kita akan menjerat seketika. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan rakan. Sekali. Okey, terima kasih kepada Fariha di sana. Saya bersama sekali lagi dalam SMK Sekolah Utama di Sungai Buloh ini untuk bersama dengan pelajar calon-calon SPM 2013 yang begitu ceria sekali dan juga mereka antara 393 yang sedang berhimpun untuk diberikan taklimat terakhir oleh para guru. Dan saya nak bersama dengan 3 pelajar yang mungkin berdebar pada waktu ini. Yang pertama dengan Jacqueline, ya. Apa khabar? Baik. Saya Jacqueline telah pun bersedia sepenuhnya untuk SPM kali ini. Memang 100% bersedia dan yakin boleh buat yang terbaik. Itu semangat kita mahukan, ya, positif. Juga bersama dengan seorang gadis, silakan Ezrina juga Arif, ya, bukan pelajar ataupun pengawas di sekolah ini. Anda saya rasa telah membuat persediaan yang selengkap mungkin untuk SPM kali ini. Alhamdulillah sudah. Ya, mungkin macam mana dengan persiapan dari segi kaedah belajar secara berkumpulan yang diterapkan? Saya belajar secara berkumpulan, mengulang kaji soalan-soalan tahun lepas. Kemudian guru-guru banyak membantu dengan memberi kelas tambahan serta pecutan terakhir. Ya, pecutan terakhir. Mungkin dapat Arif ceritakan sikit tentang pecutan terakhir ni yang amat penting sekali. Okey, pecutan terakhir selalunya guru-guru memberikan topik-topik yang penting untuk kita fokuskan kepada SPM dan cara-cara teknik menjawab dan contoh-contoh jawapan yang bagus dan kesan. Macam mana peranan ibu bapa untuk menaikkan semangat sebelum SPM ni? Kita orang meminta restu dan meminta ibu bapa untuk mendoakan untuk kebaikan kami lah. Ya. Dan untuk pengetahuan anda, sekolah ini memiliki surau yang cantik di mana sebelum mereka ke kantin akan tempuh surau dulu. Macam mana surau ini menjadi satu inspirasi untuk kejayaan kepada pelajar di sini? Bagi saya surau itu memberi ketenangan kepada kami. Selain itu kami juga melakukan PNP dalam surau. Jadi itu menjadikan satu inspirasi buat kami untuk berjaya dalam SPM kali ini. Ya, mungkin kita tak nampak suraunya di mana antara yang tercantik di Malaysia, saya difahamkan. Okey, baik, dari segi tumpuan kesihatan juga mental, tak mau diganggu oleh benda-benda lain yang mengganggu fokus pada SPM, apa yang Arif lakukan? Sebenarnya saya akan menjaga kesihatan saya pada masa ini dan pastikan tidur kita perlu cukup kerana kalau kita kekurangan tidur akan mengganggu sedikit sebanyak dalam kita menjawab SPM nanti. Nak lihat bagaimana mereka telah pun bersedia dengan teknik belajar berkumpulan ni, di mana kalau berkumpulan ni lebih kita dapat fokus, ya, dan juga kalau ada kekurangan kita dapat bertukar pandangan lebih mantap untuk persediaan SPM. Ini bingkisan tempat kami rakamkan bagaimana peperiksaan ataupun berkumpulan ini mampu memberikan impak lebih kepada pelajar. Saksikan bingkisan ini. ...363 pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Sarjana Utama Sungai Buloh bakal berhadapan dengan cabaran paling besar sepanjang 11 tahun pembelajaran. Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang akan diduduki mereka hari ini penentuan hala tuju masa depan bakal pemimpin negara ini. Justeru itu, pelbagai inisiatif dilakukan pihak sekolah untuk memastikan setiap pelajar mendapat kefahaman yang tepat bagaimana mahu menjawab peperiksaan besar ini. Sebenarnya program pecutan akhir menjelang SPM, program ini kita adakan setiap tahun menjelang SPM, di mana pelajar-pelajar mereka bawa bahan sendiri. Kemudian kita minta guru-guru mata pelajaran datang dan guru-guru bertindak sebagai fesi. Guru pembimbing lah. Kalau mereka ada masalah, sebarang soalan, mereka akan bincang pada masa itu juga. Kalau seorang saya rasa saya cepat ngantuk, so saya suka study dengan grup kawan-kawan saya. Sebab boleh kongsi-kongsi ilmu, sebab diorang faham cara lain, saya faham cara lain. So bila dah dapat sit together, combine idea, boleh faham dengan lagi mantap lah. Pelbagai program diadakan seawal bulan Februari tahun ini lagi untuk menyiapkan para pelajar sekolah ini supaya lebih bersedia dan yakin untuk menjawab soalan SPM. Terdapat 10 buah kelas tingkatan 5 yang harus diberi perhatian dan ini menjadikan setiap guru yang mengajar mencurahkan lebih usaha buat anak didik mereka. Berpendapat masa depan harus dibentuk dari awal lagi menjadikan anak kedua dari 5 beradik ini tidak putus berusaha untuk mencapai kejayaan.
Khas Umira bertuah kerana dikurniakan seorang ibu yang cukup memahami dirinya serta begitu prihatin akan apa yang harus dibuat bagi memastikan kejayaan dalam genggaman. Alhamdulillah, saya dapat seorang ibu yang sangat memahami saya. Dia walaupun bagi saya lah result terakhir saya tu tak best sangat lah sebab 4A je kan. Tapi mak saya dia faham sebab dia nampak lah saya ada berusaha. Lepas tu mak saya pun bagi banyak macam tips-tips lah, macam jangan makan ni. Ada benda-benda yang tak boleh nak makan, macam I guess tak boleh. Macam Bercita-cita menjadi seorang doktor, ia adalah hasil dorongan arwah bapanya yang meninggal dunia 3 tahun lalu akibat sakit jantung. Satu benda lah yang membuatkan saya memang berusaha sungguh untuk SPM ni sebab arwah ayah saya sendirilah yang suruh saya belajar. Dia nak saya jadi doktor dan insyaAllah saya akan cuba tunaskanlah apa yang dia nak. Ayah saya dia meninggal sebab sakit jantung. Dia sendiri nak saya jadi seorang doktor. Jadi saya nak jadi seorang doktor yang berjaya dan boleh membantu orang-orang yang menghadapi masalah seperti dia. Saya nak biarlah kurang kadar kematian orang yang meninggal akibat sakit jantung. Menghadapi peperiksaan besar pastinya memberi tekanan kepada para pelajar ini. Justeru guru-guru di sini turut mengadakan aktiviti riadah selepas berempas pulas mentelaah di dalam kelas. Walaupun nampak santai, ia amat diperlukan pelajar SPM ini bagi mengurangkan tekanan yang dihadapi. Aktiviti ringkas seperti ini pastinya memberi kelebihan kerana diri tidak rasa terlalu terbeban lantas mengganggu fikiran untuk menjawab dengan lebih tenang. Diharapkan para pelajar yang menduduki sijil pelajaran Malaysia tahun ini memberikan yang terbaik untuk memastikan kejayaan milik mereka. Saya rasa kalau nak dibandingkan dengan tahun saya mengambil SPM tahun 1997 dengan visual yang kita lihat tadi, Wani, dah banyak perbezaan. Kalau saya dulu terpaksa kita buat langsung di salah sebuah sekolah cemerlang di Petaling Jaya, Selangor, Darul Ihsan ini, dan saya sekarang berada, anda baru saya tengok di belakang, Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Jaya yang telah dinobatkan baru-baru ini sebagai sekolah kluster kecemerlangan fasa yang ke-7. Dan atas sikit di bahagian atas itu tertulis Sekolah Cemerlang Peringkat Kebangsaan pada tahun 2008. Hebatnya sekolah ini akan kita ceritakan lebih lanjut seketika nanti. Hari ini ada sebab juga kenapa diadakan lintas langsung Malaysia hari ini di salah sebuah sekolah di Malaysia ini, kerana keputusan PMR akan diumumkan pada jam 10 pagi nanti, dan kita akan dapatkan jugalah apa cerita tentang sekolah ini, bagaimana jangkaan terhadap keputusan PMR yang akan kita saksikan, keputusan yang diumumkan terakhir sebelum dimansuhkan PMR dan akan dilaksanakan pentaksiran baru bermula 2014. Sementara itu, seperti biasa, segmen Surat Khabar hari ini kita bawa keluar, bukan lagi di studio. Jadi saya menggaras tugas untuk maklumkan kepada anda apa yang menarik di dada-dada akhbar ataupun artikel terpilih daripada penerbit kita hari ini. Jadi kita nak mulakan dengan New Straits Times. Ini juga cerita tentang sekolah tapi menjurus kepada pengangkutan ke sekolah menggunakan bas sekolah. Jadi di muka surat 6 dalam NST dimuatkan artikel Uniform School Bus Fares in 2014. Rural urban areas review will take into account parents' financial capabilities. Dengan sekarang ni isu ataupun situasi kewangan keluarga yang memerlukan mereka ni berbelanja dengan berhati-hati, dengan berhemah. Jadi pengangkutan bas ke sekolah untuk anak-anak juga sesuatu yang perlu diambil kira. Dan saya bacakan sedikit di sini. School bus fares will be standardized between urban and rural areas before schools reopen next year, said Public Land Transport Commission SPAD Chairman Tan Sri Syed Hamid Alba. This was in light of the recent call by school bus associations to negotiate and increase bus fares due to the rise in the cost of diesel. Disebabkan peningkatan harga diesel, jadi dituntut oleh pihak pengusaha bas sekolah untuk dinaikkan tambang ini. Jadi mahu tidak mahu ini salah satu daripada yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Jadi ibu bapa haruslah bersedia untuk berhadapan dengan situasi ini, dan mereka haruslah membuat persediaan kewangan dalam memastikan penggunaan bas sekolah dapat terus dilaksanakan. Seterusnya dalam berita harian di muka surat 4, artikelnya kecil saja tapi memberi makna kepada ibu bapa yang anak-anak mereka akan mendapat keputusan PMR hari ini. Keputusan PMR diumum hari ini. Keputusan peperiksaan penilaian mengarena PMR 2013 dikeluarkan mulai jam 10 pagi ini seperti yang saya sebutkan. Ini dia. Okey. Baik. Dan seramai 462,000
940 calon peperiksaan boleh mendapatkan keputusan di sekolah masing-masing. Yang istimewanya tahun ini akan diulang perkhidmatan menggunakan SMS, menggunakan talian 15888. Jadi kepada anda yang mungkin anak-anak ataupun keluarga yang tidak berada di rumah ataupun di kawasan sekitar sekolah nak dapatkan keputusan peperiksaan, boleh menggunakan perkhidmatan SMS di talian 15888 dan keputusan boleh diperolehi semakan boleh dilakukan bermula jam 10 pagi hari ini sehingga 11.59 malam pada 25 Disember nanti. Jadi mungkin ada yang bercuti dan sebagainya, tak sempat nak datang ke sekolah, bolehlah berbuat demikian menggunakan talian 15888. Diteruskan untuk tahun yang kedua untuk mendapatkan keputusan PMR. Satu khidmat yang memudahkan. Jadi tak perlu dah nak yang tengah bercuti tu tak perlu balik sekejap untuk dapatkan keputusan dan sebagainya. Tapi apa pun majoriti, saya difahamkan majoriti pelajar-pelajar ingin ke sekolah untuk mendapatkan keputusan sendiri sebablah nak berjumpa dengan kawan-kawan, nak berkongsi keseronokan dan juga debaran itu bersama-sama dengan rakan-rakan sebaya mereka dan juga nak jumpa dengan cikgu-cikgu lah. Baiklah, itu cerita tentang PMR. Nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang PMR di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan Damansara Jaya ini khususnya. Kita nak beralih ke berita sukan, debaran yang semakin kencang untuk